Assalamualaikum. Objektif kita pada hari ini adalah menyelesaikan ayat matematik tolak. Rajah menunjukkan keluasan petak padi bagi iada pekan, Mada dan iada Pulau Pinang. Yang paling luas adalah Mada, ya. Berapakah beza antara keluasan petak padi Mada dengan iada pekan? Kata kuncinya ialah beza. So, beza ni tolak. Jadi, apabila murid ingin menolak, mesti tolak nombor besar dengan nombor kecil. Oleh kerana Mada keluasannya besar, lebih besar, jadi Mada tolak dengan iada pekan. Konsep tolak, ya senang saja, murid kena susun mengikut nilai tempat seperti yang cikgu tunjukkan ini. Tolakkan dengan 5,322. Mesti susun mengikut rumah. Kemudian murid tolak macam biasa. 5 tolak 2 sama dengan 3. 8 tolak 2 sama dengan 6. 3. Sifar tolak 5 tak boleh. Murid kena pinjam daripada ratus ribu. Okey, tinggal kosong. Yang 10,000 dapat 10, tapi kawan ribu nak pinjam, jadi dia tinggal 9. So, 1,000 jadi 10. So, kita boleh tolak sekarang, ya. So, jawapannya 95,363. Ya, itu beza antara Mada dan iada pekan. Inilah konsep tolak. Yang pertama, kena susun mengikut rumah. Kemudian tolak seperti biasa, pastikan nombor besar tolak nombor kecil. Jika tak boleh tolak, murid kena pinjam dari rumah sebelah. Pada contoh yang seterusnya, iaitu tolak berturut-turut. Ada beberapa cara, ya murid, ya. Kita pergi kepada cara yang pertama. Murid tolak satu persatu nombor itu. Okey, sifar tolak sifar sama dengan sifar. Jadi, sifar tolak 5 tak boleh. Jadi, murid kena pinjam daripada rumah yang depan sekali, ya. Sebab rumah yang sebelah dia tu tak ada, ya. Jadi, pinjam macam biasa. Kemudian, murid tolak. Ya. So, bila murid mendapat jawapan murid bawa ke sebelah dan murid tolak lagi satu nombor. Ya, ini cara yang pertama, iaitu dengan membawa jawapan ke sebelah dan kemudian meneruskan penolakan. Jangan lupa apabila tak boleh tolak, murid kena pinjam. Okey, tinggal 6. Okey, sini jadi 15. Jadi murid tolak 15, tolak 6, 9, 6, 5. So, murid akan dapat jawapan. Ini cara yang pertama. Okey, kita pergi kepada cara yang kedua, iaitu sama juga seperti cara yang pertama, murid tolak satu-satu. Yang bezanya ialah cara yang kedua, murid tolak secara menegak, ya. Murid tolak dulu nombor pertama dengan nombor kedua. Murid akan dapat jawapan 621,440. Kemudian murid sambung menolak di bawah nombor yang seterusnya. Okey, sifar tolak 2 tak boleh, ya. Jadi murid kena pinjam. Okey, tinggal 3, sini jadi 10. 10 tolak 2, 8. 3 tolak 7 tak boleh, murid pinjam lagi. Tinggal 3, sini dapat 1. Jadi 13 tolak 7, 6. 3 tolak sifar, 3. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam lagi. Okey, jadi 11 tolak 8, 3. 1 tolak 5 tak boleh, murid pinjam lagi, ya. Okey, inilah konsep tolak. Murid dapat jawapan, murid tolak lagi satu nombor secara menegak, ya. Sambung ke bawah. Ini cara yang kedua, ya.
Okey, murid tolak sampai habis. Jangan lupa nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Jadi murid kena pinjam di rumah dari nilai tempat selepasnya ya. Okey, murid akan dapat jawapan 553,388. Ini cara yang kedua. Ini cara yang cikgu sarankan untuk murid-murid ya, bagi mengelakkan murid cuai dalam menyalin jawapan ya. Tidak seperti cara yang pertama ya. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada anu dalam tolak. Apakah itu anu? Anu ialah nombor yang tidak diketahui. Jadi, untuk mencari nombor yang tidak kita ketahui ini, kita guna konsep mak dan anak. Untuk operasi tolak, mak berada di hadapan ya. 20 tolak 12 sama dengan 8. Mak berada di hadapan. Kenapa? Untuk soalan tolak, nombor yang besar, paling besar berada di hadapan. Jadi, mak tolak anak sama dengan anak. Jadi kalau soalan dia nak cari, contohnya nak cari nombor di hadapan iaitu mak. So kalau nak cari mak ya, anak tambah anak ya, anak tambah anak. 8 tu anak, 12 tu anak. Jadi anak tambah anak. Macam mana? Kenapa tambah? Sebab nak dapat nombor yang besar. Mak yang depan sekali tu mak. Jadi nak dapat nombor yang besar, jadi murid kena tambah anak-anak dia. Ya, macam mana pula kalau dia beri anak yang tak ada ya. Ini 20 tolak anak dapat anak. Jadi 20 mak kena tolak anak ya. Untuk dapat anak seorang lagi, mak kena tolak anak. 20 tolak 8. Jadi kita pergi kepada soalan kita tadi. Soalan yang anu kita tadi. Jadi mak tolak anak sama dengan anak. Jadi sekarang kita nak cari siapa? Nak cari anak. Jadi nak cari anak, ingat mak yang besar tolak dengan yang kecil, anak seorang lagi. So murid tolak macam biasa. Okey. Tak boleh tolak, murid kena pinjam. Okey. So, dapat 10, tolak 2, 8. 8 tolak 7, 1. Sifar tolak 1, tak boleh. Murid pinjam lagi. Tinggal 4 sini. Jadi, 10 tolak 1, 9. Sifar. Jadi, itulah jawapannya. 91,815. Itulah anunya. Itulah nombor yang tidak kita ketahui dalam ayat matematik di atas. Ya, jadi kita guna konsep mak dan anak. Ya, bagi senang untuk kita mencari nilai yang kita tak ketahui ataupun kita panggilkan dia sebagai anu. Okey, kita pergi seterusnya. Untuk soalan kedua ni, yang depan pula tak ada ya. Yang depan tu apa nama dia? Kita rujuk balik kepada konsep mak dan anak. Okey, kita rujuk balik konsep mak dan anak. So, untuk operasi tolak, mak berada di hadapan ya. Mak tolak anak sama dengan anak. Jadi 20 tolak 12, 8. 20 tu mak ya. Okey, jadi kalau nak cari mak tadi, nombor depan tu nak cari mak, cikgu dah beri tadi, anak tambah anak ya. Anak tambah anak. Jadi ya, kalau nak cari anak, mak tolak anak. Jadi kita pergi kepada soalan kita tu. Kalau pergi soalan kita tadi, sekarang kita nak cari mak. Ya, nak cari mak. Nombor di depan tu nombor paling besar. Jadi untuk mendapat mak, anak kena tambah dengan anak. Ya, 190,357 murid kena tambah dengan 230,491. Jadi murid tambahlah. Murid dah belajar tambah ya. So sifar 12, 1 naik atas, jadi jawapan dia 4. So jawapannya adalah 420,848. Inilah konsep anu dalam penolakan. Anu apa? Apa anu ni? Anu adalah nombor yang tidak kita ketahui. Jadi macam mana nak cari anu? Kita guna kaedah mak dan anak ya. Mak, ingat ya, untuk tolak mak berada di depan ya.